Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dapat bersama pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, siri apa ni? Beri 2 minit pula. Tazkirah 5 minit berdasarkan buku Beri 2 minit. Kita telah sampai ke bab 38 ya. 38. Tajuk dia hari ini protes. Menarik tu, protes. 1 muka setengah je saya tulis. Tetapi sebelum kita mulakan, macam biasa, saya nak menyebut beberapa isu yang tidak termasuk dalam agenda Tazkirah 5 minit ni. Sementara menanti mereka yang masuk cun-cun pukul 6.25. Baik. Ini ada satu buku ya. Tajuk buku ni Kita Tidak Berdosa. Inilah satu buku yang paling lama saya nak tulis. Maksudnya panjang cerita. Saya telah menjelajah Malaysia, Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak, membicarakan tentang kuliah Kita Tidak Berdosa. Ada satu kes tu di Sarawak ya. Ada jemaah yang akan berjumpa dengan pengerusi masjid. Dia kata apa? Dia kata, mana boleh tajuk Kita Tidak Berdosa? Semua orang berdosa. Tajuk pun dah salah dah. Dan pengurusi masjid cerita dengan saya lah ni. Dia kata, kita dengarlah dulu apa yang dia nak cakap. Kemudian kita buat keputusan. Maksudnya begitulah. Ada orang ni dia bersifat terbuka sikit. Dia bagi peluang. Dia tengok tajuk tu pelik. Mari kita dengar dulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, Subhanallah, ada satu kes pula di Penang ya. Di Penang ada tanya saya lah, Prof boleh jemput datang ke surau kami gini. Dan saya pun setujulah. Saya asal free je, saya okey je kan. Tajuk apa Prof? Yang semua orang akan bertanya begitu. Saya nak tajuk Kita Tidak Berdosa. Wah, pelik tajuk tu. Tapi saya nak dengar. Dia ni okey, dia tak ada masalah. Maksudnya dia sendiri, dia tengok tajuk tu, Masya Allah, tajuk tu pelik daripada lain. Maknanya manusia ni mana boleh tidak berdosa. Tetapi itulah yang saya rungkaikan, dan ada satu kes tu di Muar ya. Saya mulakan majlis kuliah saya tu dengan bertanya pada orang sebelah malam tu, ramai orang ya. Saya pun tanya, Haji ada dosa tak? Dia pun jawablah cepat pantas. Ada. Banyak dia kata. Lepas tu saya pun tanyalah, Haji dah berapa umur? 70 dia kata. Haji umur 70. Rasulullah SAW dia wafat umur 60 tahun Masihi. Haji 70, nak mati dah tu. Tak takut ada dosa ke? Tuan-tuan, Dewan Masjid tu senyap. Dia kata gila, dia kata penceramah ni mengata orang tua. Tuan-tuan, bila dah senyap macam tu, saya tahulah mesti macam-macam dalam dia punya jiwa tu. Tapi itulah teknik kita nak membuka minda supaya semua orang senyap dulu. Dengar kita nak bercakap apa ni. Dan ada juga orang yang mungkin kata, mengarut dia ni, mengarut. Dia tak dengar habis pun. Jadi saya pun teruslah settlekan keadaan. Saya kata, nak tak saya ajar, saya sebut satu hadis yang penting ya. Supaya sekurang-kurangnya kita boleh jawab, insya-Allah tak ada dosa. Saya pun bacalah hadis yang menjadi teras buku Kita Tidak Berdosa ni. Apa dia? Semua umat Nabi Adam adalah berdosa. Tetapi sebaik-baik mereka yang berdosa adalah mereka yang bertaubat. Haji kata Haji ada dosa. Haji bertaubat. Pasal apa kita nak bangga kita ada dosa? Tuan-tuan, Rasulullah SAW dia bertaubat, beristighfar ya. Yang kita dengar ceritanya, paling kurang 70 kali. Paling kurang ada yang kata 100 kali begini Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni yang tahu dah manusia biasa yang bukan maksum ni, kita beristighfar lah. Sepanjang masa masuk kereta, Astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkanlah dosaku ya Allah. Bangun tidur, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Bangun 1/3 hujung malam yang tersisa, kita kata dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah ampunkanlah dosaku ya Allah. Bukankah Allah telah berjanji, engkau bangun 1/3 hujung malam yang berdosa, engkau 1/3 hujung malam yang tersisa, engkau berdoa, aku makbulkan. Engkau minta, aku ampun. Engkau minta, aku bagi apa yang engkau minta. Engkau minta ampun, aku ampunkan dosa-dosa engkau. Tak percaya ke Allah ke? Barang siapa yang memasuki Mekah, menunaikan fardu haji dan umrah atau umrah, dia jaga tingkah laku dia, jaga perangai dia, balik sesuci bayi. Apa maksud sesuci bayi? Tidak berdosa dah tu.
Tetapi tidak berdosa itu yang sebenarnya apa dia? Dia menggambarkan sifat Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebab itu kalau orang kita faham, ini dari segi motivasi kita. Bahawa kita mempunyai peluang. Dosa banyak mana pun masa muda kita, dosa banyak mana pun kita, bila kita insaf, kita minta ampun dengan Allah sesungguh ampun. Minta betul-betul dengan Allah, aku tak nak dah buat dosa ni, ya Allah. InsyaAllah Allah ampunkan. Dia menggambarkan sifat Allah. Ini yalah, kalau saya nak cerita tu satu kuliah lah. Kita tidak berdosa ni melihat dalam konteks-konteks yang berbeza supaya memberi keyakinan kepada kita bahawa kita ada harapan. Bahawa insya-Allah kalau dari segi research accounting pun, kalau saya buat research accounting pun, dia ada dia punya falsafah dia, dari segi teori-teori dia yang begini keadaan dia. Luar daripada norms yang kita fikir, yang kita biasa fikirkan. Dan itulah yang saya menjelajah satu Malaysia, bercerita dulu. Dan bila nak diterbitkan buku ni, saya tidak dengan galeri ilmu. Saya pergi pada Masyrik. Dan Masyrik kata, Prof, pengikut Prof ni orang tua-tua semua. Mari kita cuba bagi orang muda sikit. Yalah, saya tahu yang sebenarnya follower saya ni yang dah umur 40 tahun ke atas. Jadi dia kata, mari kita remajakan sikit buku ni. Dan dia pun buat kartun ni, kartun, gambar kartun. Dan bila di KLIA, di KLIA pula, di Pesta Buku Antarabangsa, orang tu, follower saya ni pergi, dia pegang buku, dia tengok. Dia tak percaya ni buku saya. Dia kata, Prof, pasal apa gambar kartun, Prof? Tapi tak apalah, saya beli pasal Prof je. Begitu ya, kadang-kadang image tu membawa sesuatu. Jadi itulah dia. Jadi saya ni pula agak relax. Saya ni kalau kata penerbit berbincang, dia kata, Prof, macam gini, kita cuba macam gini, saya bagi kelonggaran. Saya tak adalah rigid sangat. Dan dalam buku ini, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, kita bahagi pada dua. Satu, bab kita tidak berdosa ini, dan yang satu lagi saya sebut pasal nombor-nombor yang dalam Quran. Infinity, 1/2, bercerita tentang bagaimana nombor-nombor ini dikaitkan dengan kehidupan harian kita. Baik, okey. Alhamdulillah, kita mulakan tazkirah kita yang sepatutnya daripada buku Beri 2 Minit ini. Apa dia? Tajuk dia? Bab 38 ya. 38, tajuk dia protes. 38, protes. Tuan-tuan rajin tak protes dengan Allah? Pernah tak kita protes? Macam kita protes, bos kita bagi buat macam bos kita buat sesuatu, kita pergi protes dia. Bos kita nak tukarkan kita. Kita pun pergi. Bos, saya tak nak pergi. Macam mana pula saya yang pergi? Saya baru je setahun, 2 tahun kat sini. Orang yang lama tu yang patut bos hantar. Ada tak? Itu protes lah tu. Pernah tak kita protes kepada Allah SWT? Berani tak kita protes kepada Allah SWT? Ini persoalan dia asas kepada bab ini. Saya bagi satu contoh je lah, sebab kita tazkirah ringkas kan. Saya bagi contoh. Berapa ramai orang protes dalam dunia pekerjaan. Saya ambil contoh satu, kawan kita naik pangkat. Naik saja kawan kita naik pangkat, sebab kita pun nak juga pangkat tu. Jadi bila kawan kita naik pangkat, kita pun terus kata. Duk cerita sama kawan-kawan ni. Duk cerita, walah Kamil tu naik jadi profesor, dia kata pasal dia baik dengan VC. Dia begini. Oh, itu kaki bodek tu. Itu kaki mengampu tu. Mulut bukan main lagi lancar bercakap begitu. Tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, Subhanallah, berani kita kata macam gitu. Kenapa saya kata begitu? Sebab dalam Quran, ada lebih, tuan-tuan, lebih 80 ayat yang menceritakan tentang rezeki. Lebih 80 ayat itu yang menceritakan tentang rezeki, kebanyakannya, hampir semualah boleh katanya, Allah ulang-ulang balik, dia kata apa? Aku yang memberikan rezeki itu, bukan kau. Burung-burung yang duduk terbangan, siapa yang bagi rezeki? Aku yang bagi rezeki itu. Kau nak pandai, nak kata pasal bodek lah, pasal baik lah, pasal apa. Engkau bodek macam mana pun, kalau Allah tak bagi, dia tak akan bagi. Tuan-tuan dan puan-puan, tinggi suara tu. Baik, saya baca satu ayat lah. Ayat surah Sabah, ayat 39. Allah kata apa? Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan dia juga yang menyempitkan baginya. Ada yang mewah, ada yang sempit.
Allah bagi orang ni, rezeki dia 1 juta. Dia bagi kat saya 10,000 contohnya macam tu. Dan apa sahaja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Banyak ayat ni. Tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu jangan sekali-kali pandai-pandai kita protes pada Allah. Kalau orang dapat naik pangkat ke, dapat rezeki lebih ke, kita kata apa? Alhamdulillah lah, si Roza ni dapat naik pangkat dia. InsyaAllah, tahun depan aku pula. Kita doakan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, rezeki ni, sebab tu saya cerita sikit lagi boleh ya? Pukul apa dah? Okey, sikit lagi boleh ya? Rezeki ni, kalau bahasa biasanya, kadang-kadang nakal juga. Nakalnya macam mana ya? Contoh ya, saya masa di Sarawak dulu, saya berkawan 2-3 orang lah yang rapat, yang betul-betul rapat. Bila kemudian ada proses kenaikan pangkat daripada pensyarah biasa kepada pensyarah kanan. Kawan-kawan saya semua cukup syarat naik. Saya 2 minggu tak cukup umur. Maka saya tak dapat lah. Oh, sedih. Sedih pasal kita. Tapi nak sedih apanya, tak cukup syarat kan. Tetapi perasaan tu datang juga. Alhamdulillah, kawan-kawan saya naik. Dan bila saya cukup umur perkhidmatan lah, tahun depan lah tu patutnya kan. Tiba-tiba dibekukan kerana ekonomi negara tak okey. Allahu Akbar. Tak ada rezeki ke apa? Memang rezeki kita macam tu je. Dan saya melanjutkan pelajaran di United Kingdom. Di peringkat PhD ya, masa tu. Dan ya Allah, saya siap awal. 2 tahun setengah siap. Oh, itu rekod lah tu. Dan bila dah di hujung tu, dah nak viva PhD tu, tiba-tiba orang UiTM datang, interview untuk kenaikan pangkat. Dan saya ceritalah, saya nak viva ni. Dia kata, berapa lama, ma'am, you buat PhD ni? 2 tahun lebih sikit, saya kata. 2 tahun setengah lah, saya kata. To be exact lah. Dia kata, bagus tu. Dan dia kata, kalau you dapat saja PhD ni, you beritahu pada pengurusi dia, kita terus naikkan pangkat you. Tuan-tuan dan puan-puan, betul lah, saya lulus. Dan supervisor saya tulis surat lah. Dia kata, betul, saya dah lulus. Dan saya naik pangkat. Balik ke Malaysia. Tak sampai 6 bulan, tuan-tuan dan puan-puan, ITM bertukar nama UiTM. Semua yang pensyarah kanan, terus naik Profesor Maria. Free je. Saya dapat tu. Tengok, bila Allah nak bagi rezeki, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita dapat rezeki, kita naik pangkat apa semua, bukannya kerana kita pandai sangat. Bukan kerana kita bijak sangat. Saya tak adalah pandai. Saya minimum je. Saya cukup-cukup syarat. Kalau minta profesor tu, pada masa tersebut, ada 7 syarat untuk dapat profesor. Dan saya cukup semua syarat. Orang lain tak cukup. Itu je. Dan ada orang yang cukup syarat dia, ya Allah, banyaknya. Tapi persaingan tinggi sekarang. Contoh sekarang ni, tak dapat dia. Kemudian bila kita renung balik kan, ya Allah, rezeki ni datangnya daripada Allah. Bila kita faham macam tu, kita bersyukur lah. Tak dapat pun kita bersyukur. Dapat pun kita bersyukur. Tuan-tuan, kita berhenti kat sini. Masya Allah, Subhanallah. Allahu Akbar. Ada 3 nama, tetapi hari ini kan saya sebut kita tidak berdosa ni kan. Buku yang saya pegang ini akan dihadiahkan kepada siapa ya? Nanti saya baca ni. Dan di samping itu juga, ada juga orang yang menghadiahkan buku baru kami. Dia mahu daku ke sana. Dan juga ceritalah dia ada di sisi. Jadi 3 hadiah. 3 buku ya. Kita tidak berdosa. Ceritalah dia ada di sisi. Dan juga dia mahu daku ke sana. Ini buku barulah. Yang ini buku lama. Zulkarnain Abdul Kadir, hubungi saya ya. Siti Aminah Melan, Selasiah Sa'ari. 3 nama. Zulkarnain Abdul Kadir, Siti Aminah Melan, Selasiah Sa'ari. 019-315-4444. Terima kasih kerana bersama kami. InsyaAllah kalau ada salah silap tu, terlebih kata, terlebih bahasa ke, minta maaf banyak-banyak ya. InsyaAllah kita jumpa lagi pagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.